Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Kalau tak silap, ia bersempena dengan cuti Deepavali. Moga-moga ceritanya dapat menghiburkan dan juga memberikan pengajaran. Sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu cerita yang dah lama Abang simpan, ambil masa untuk Abang ceritakan kerana ia berkaitan dengan sesuatu yang Abang tak berapa nak gemar. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada siapa-siapa nak tahu cerita ni sebenarnya Abang simpan sejak daripada mana Abang dapat? Tahun 2022. Kenapa? Sebabnya cerita kali ini adalah berkenaan dengan cermin, yang mana selepas Abang baca cerita ni, Abang mengalami beberapa peristiwa pelik yang berkaitan dengan cermin dan ia sangat tidak menyelesakan Abang. Jadi ceritanya berlaku pada tahun 1997. Yang sampaikan kepada Abang ni, nama gelarannya adalah Nas. Semua kawan-kawan panggil dia Nas. Pada tahun 1997, dia ni dapat tawaran masuk universiti dekat satu negeri. Bukanlah dekat Johor sebenarnya, tapi diminta supaya negeri tu, universiti tu dirahsiakan. Jadi bila dapat tawaran dekat universiti, satu benda yang sangat menggembirakan kerana pada waktu 1997 persaingan untuk masuk universiti memang sangat tinggi. Jadi bila dapat peluang memang tak akan tolak. Pada hari yang ditetapkan, dia pun pergilah mendaftar bersama keluarga dia, sama-sama bagi semangat untuk dia belajar dekat universiti. Jadi bila dah habis buat pendaftaran, dia pun masukkan dalam diberikan bilik asrama. Bila dia masuk dekat dalam bilik asrama, sesuatu yang melegakan dia, sebab dalam satu bilik ada 4 katil, ada 4 almari. Dengan kata lain, ada 4 orang yang akan ditempatkan dalam bilik yang sama. Nas ni bukannya seorang yang penakut, tapi bila berhadapan dengan tempat yang baru, kalau boleh biarlah berteman, kerana kita tak tahu sejarah yang terjadi pada tempat tu. Jadi bila dia dah daftar masuk, keluarga pun dah balik, dia tunggulah kawan-kawan yang akan mendaftar masuk, yang akan duduk di dalam bilik yang sama dengan dia. Selang daripada 1 jam selepas keluarga dia balik, datanglah seorang lagi pelajar lelaki duduk dekat, mendaftar masuk dekat dalam bilik sama-sama dengan Nas. Jadi mereka pun berkenalan lah, seseronok lah juga, bolehlah jadi teman-teman berborak. Okey, jadi malam pertama, sepanjang minggu pertama mereka berorientasi tu, memang tak ada kejadian pelik yang berlaku dekat asrama tu. Lebih-lebih lagi, ke mana-mana pergi pun Nas akan bersama-sama dengan roommate baru dia. Tapi nak jadikan cerita, selepas habis minggu orientasi, roommate Nas yang sepatutnya tinggal dekat dalam bilik yang sama dengan Nas tiba-tiba berhenti. Sebab apa? Dia pun tak tahu. Yang tahu-tahu, budak tu tengah kemas-kemas baju, lepas tu dia pun nak keluar daripada situ. Katanya mungkin dia dapat tawaran di tempat lain yang lebih baik, yang lebih cocok dengan dia punya kursus, yang dia punya permintaan. Jadi tinggal Nas seorang-seorang dekat dalam bilik tu. Nas tak putus akal, dia pergi cari kawan-kawan lain. Bukan, dia pergi jumpa dengan warden, minta kalau ada budak-budak lain yang boleh menempatkan diri satu bilik dengan dia, sebab dia tinggal seorang-seorang. Bukan takut tapi lebih baik berteman. Okey, tapi permintaan dia ni ditolak oleh pihak fakulti, pihak asrama, sebab semua pelajar-pelajar dah pun ada bilik masing-masing. Dengan kata lain, sepanjang semester tu Nas akan duduk dekat dalam bilik yang besar, 4 katil, tapi dia seorang-seorang.
Daripada dulu, okey, ni dah semesta dah bermula. Daripada kecil, Nas ni dia ada satu tabiat, iaitu dia suka belajar berhadapan dengan cermin. Dekat meja tulis dia akan letak satu cermin bulat. Tujuannya adalah dia senang nak tengok diri dia, memberi motivasi kepada dia supaya kalau dia malas, dia akan tengok muka dalam cermin, aku kena rajin, aku kena membantu keluarga, ini adalah aku dan aku perlu galas tanggungjawab ni. Itulah tujuan dia letak cermin dekat depan muka dia sewaktu dia belajar. Cermin tu tak besar sangat, adalah cermin bulat. Pada awal-awal semesta mana ada kerja, bukannya maksudnya mana ada kerja assignment, belum lagi lah kan, masih lagi masuk kuliah, keluar kuliah, jadi belum lagi lah dia duduk berhadapan dengan cermin. Masuk minggu kedua, dah dapat tugasan, dah dapat kerja-kerja yang perlu dibuat. Nas pun mulalah buka buku, belajarlah, mulalah start belajar, dan dia letakkan cermin yang dia bawa daripada rumah, cermin bulat, dekat depan katil dia. Depan tempat dia belajar, maksudnya dekat meja belajar dia. Jadi sambil belajar tu dia akan tengok cermin, mengingatkan diri sendiri. Tengah-tengah dia belajar pada satu hari tu, tengah-tengah dia belajar, tiba-tiba abang dah meremang. Jadi tiba-tiba dia rasa macam ada benda melintas dekat belakang dia. Mula-mula dia ingatkan ada budak-budak daripada bilik lain, tapi yang masuk dekat dalam bilik dia lah. Tapi pada waktu tu jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Jarang-jarang budak merayau-rayau ke asrama-asrama lain di awal-awal semester. Selalunya benda tu akan berlaku di hujung semester. Belajar bersama-sama, belajar study group bersama. Itu adalah pelajar keluar masuk asrama. Tapi dia hanya seorang-seorang dalam bilik. Siapa yang melintas dekat belakang dia? Memang dia nampak dengan jelas. Susuk tubuh tu macam seorang lelaki dan seluruh badannya warna hitam. Melintas dekat belakang dia, tak terlalu laju. Boleh katakan sampai Nas boleh tengok, boleh perhatikan melalui dalam cermin apa yang melintas. Bentuknya memang manusia. Pada waktu tu dia dah mula rasa tak sedap hati. Adakah dia perlu teruskan study ataupun dia tidur? Tapi dia fikir kita tak boleh takut sangat dengan benda-benda macam ni. Beranikan diri, baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi, mujur pada waktu tu. Dia tahu ayat-ayat ruqyah, baca sekali lagi ayat ruqyah, potongan ayat suci Quran dalam surah Al-Baqarah untuk bagi kekuatan diri. Dan dia terus sambung belajar. Terus sambung belajar daripada pukul 1:30 sampai pukul 2 pagi. Bila sampai pukul 2 pagi tu masih lagi menghadap cermin. Dalam masa 2-3 minit dia akan tengok cermin, dia akan termenung. Tapi pada waktu tu perasaan dah bertukar daripada perasaan semangat kepada perasaan agak gementar juga, dia kata, sebab dia nampak benda tu walaupun melintas hanya sekali. Jadi ada dua tujuan dia pandang cermin setiap kali dia belajar selepas itu, iaitu nak pastikan ada tak benda yang melintas dekat belakang dia, dan juga nak pastikan semangat dia tak pernah luntur. Jadi selepas habis belajar, lebih kurang pukul 2 pagi, dia pun tutuplah buku, tutuplah segala-galanya, dan dia nak berkemas. Pada waktu tu dia termenung depan cermin. Dan dia dah hilang perasaan takut. Dia termenung depan cermin dan dia tengok diri dia. Bagi semangat semula pada diri dia. Walau apa pun yang berlaku, dia kena terus semangat. Tapi ada satu benda yang pelik dekat cermin sewaktu dia pandang. Banyak kali matanya berkelip, tapi yang dalam cermin tu tak pernah berkelip. Ya Allah, abang sebab itu cerita ni abang simpan sebab abang sendiri terkena. Memang lain macam, seram dia. Jadi dia pandang cermin tu, kenapa lelaki yang ada dekat dalam cermin tu, iaitu diri dia sendiri, kenapa tak berkelip? Jadi dia pandang, dia tak tahu nak cakap apa, dia tak tahu nak buat apa, dan dia tak ingat surah yang perlu dia baca. Dia hanya memandang wajahnya dalam cermin. Benda tu mengambil masa lebih kurang 10 minit. Dia nak gerakkan badan pun tak boleh. Nak sebut Allahu Akbar pun dia lupa. Cuma dalam kepala dia nak pastikan, adakah aku yang dalam cermin ataupun dalam cermin tu ada orang lain. Tiba-tiba orang yang dalam cermin tu senyum. Bukan senyum yang menakutkan. Senyum macam biasa. Senyum ke arah Nas. Waktu tu baru Nas tahu
yang ada dalam cermin tu bukan diri dia yang sebenar, sebab dia tak senyum pun menghadap cermin pada waktu tu. Terus dia rasa gelabah, dia minta pertolongan supaya Allah bagi semangat. Cermin tu diturunkan secepatnya, dia berlari ke arah katil. Dia lupa nak beritahu, Nas ni dia tak suka tidur dekat katil bawah, dia suka tidur katil atas, sebab dia kata kalau apa-apa berlaku dia berada jauh daripada bumi, dia kata takut ada binatang berbisa ke kan. Jadi dia naik ke tingkat kedua katil double decker, dia selubung badan dia, dan dia risau kalau benda tu betul-betul yang dia nampak tu bukanlah berhalusinasi, itu adalah sebenar. Tapi dia tetap berharap ia adalah halusinasi, dia adalah halusinasi. Sejak daripada malam tu, Nas tak berani tidur tutup lampu. Dia yakin benda tu benda lain, bukan halusinasi dia. Sejak daripada peristiwa tu, Nas tak pernah tidur tutup lampu dan dia akan tidur dekat tingkat kedua katil. Tujuannya untuk mengelakkan daripada binatang berbisa. Pada masa yang sama, dia risau kalau dia tutup lampu, benda lain yang akan datang. Dia boleh rasa dekat dalam bilik dia tu macam ada sesuatu yang lain yang sama-sama menyertai dia tinggal dekat dalam bilik tu. Nak jadi cerita, selepas beberapa minggu belajar, Nas tidak lagi letak cermin dekat depan tempat belajar dia. Dia rasa seriau, orang kata, rasa takut. Dekat dalam bilik dia ni, dia ada satu cermin muka besar. Memang pihak universiti sediakan. Dan cermin tu diletakkan di tepi pintu, yang mana kalau Nas tidur, kaki dia akan menghadap ke cermin, iaitu menghadap ke cermin dan menghadap ke pintu. Kalau dia bangun daripada tidur, benda yang pertama dia nampak adalah imej dia dekat dalam cermin. Ceritanya pada kali ini berlaku di tengah-tengah semester, dalam masa semester yang sama. Nas memang menjadi kebiasaan sebab dia dah pun tinggal seorang-seorang dekat dalam bilik, dah tak ada kawan dekat dalam bilik, jadi dia lebih banyak menghabiskan masa bermula daripada maghrib sampai ke isyak di surau ataupun masjid universiti. Dekat situlah dia bertemu dengan kawan-kawan, berborak-borak, dapatkan kekuatan untuk teruskan belajar. Pada hari kejadian, diorang habis saja sembahyang isyak, tak ada moreh-moreh ke apa, bubur lambuk pun tak ada. Jadi Nas pun berjalan dah balik ke asrama dia, balik ke bilik dia. Pada waktu tu, pertengahan semester, bukan musim peperiksaan. Kebanyakan daripada bilik sudah pun dikosongkan kerana budak-budak balik rumah. Hujung minggu, cuti. Jadi banyaklah bilik yang kosong. Perjalanan daripada surau nak menghala ke bilik tu, Nas rasa lama sangat. Dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan bunyi cengkerik yang tak ada, dengan bunyi yang suasana betul-betul sunyi. Jadi Nas cepatkan langkah. Cepat-cepatlah dia balik dekat bilik. Dia rasa macam cukup menakutkanlah malam tu. Bila sampai dekat bilik, Nas buka lampu dan dia takkan tutup lampu sampai subuh. Dia akan buka lampu dan dia pun buat kerja apa yang patut. Lebih kurang pukul 10 malam, pukul 10.30 malam, Nas dah siap-siap nak tidur. Sejak daripada peristiwa yang pertama tu, Nas perasan tindakan dia yang satu ni membantu untuk dia rasa yakin dan lebih berani. Apa tindakannya? Berwuduk sebelum tidur. Jadi dalam kata lain, dia dalam keadaan berwuduk waktu tidur. Jadi pada waktu pukul 10.30 malam, Nas pun cepat-cepat pergi ke bilik air. Tujuan dia pergi bilik air adalah untuk berwuduk. Tengah-tengah dia berwuduk, tempat wuduk tu pula menghadap cermin. Sedang dia berwuduk, tiba-tiba ada seorang pelajar melintas dekat belakang dia. Ni bukan makhluk berbulu-bulu, tak ada. Memang pelajar. Seorang pelajar lelaki melintas dekat belakang dia. Melintas dalam keadaan yang perlahan sampai Nas boleh nampak bentuk badan dia. Jadi Nas tak adalah risau sangat dan teruslah dia ambil wuduk. Bila dia dah sampai ke wuduk yang ujung-ujung, iaitu tengah basuh kaki, tiba-tiba melintas seorang lagi budak lelaki dekat belakang dia. Pada waktu ni Nas tak sedap hati. Sebabnya dua kali budak pelajar yang melintas kat belakang dia, dua-dua tidak mengeluarkan bunyi tapak kaki. Dengan kata lain, mereka seolah-olah terbang. Dan kedua-dua budak yang melintas tu, kedua-duanya melintas untuk masuk ke dalam tandas. Tapi tak ada bunyi pintu tandas yang berdentum menandakan ada orang. Jadi tahulah Nas,
Yang melintas dekat belakang dia tu bukan manusia. Cepat-cepat dia habiskan berwuduk, dia terus berlari masuk dekat dalam bilik. Bila sampai dekat dalam bilik, dia pun terus naik ke tingkat 2, dia terus baringkan badan selubung satu badan, baca 4 kul, baca ayatul kursi, nak bagi kekuatan diri. Daripada pukul 10.30, 10.45 Nas dah tidur. Yang mana tindakan ni memang jarang-jarang dia buat, sebab selalunya dia akan tidur lebih kurang pukul 2 dan ke atas sebab untuk belajar. Tapi malam tu dia rasa macam tak sedap, dia tidur awal. Disebabkan tidur awal tu adalah bukan rutin yang selalu berlaku pada Nas, menyebabkan dia tak boleh tidur. Dia berguling. Daripada perasaan takut jadi perasaan menyampah pula, tak boleh nak tidur ni. Selepas berguling-guling, tengok jam dah menunjukkan pukul 12 malam. Takkan nak belajar. Tak ada selera nak belajar hujung minggu dengan keadaan yang tadi pun nampak orang melintas. Memang tak seronok lah kan. Dia punya perasaan dah lari. Jadi, Nas pun rasa macam tak boleh nak tidur. Betulkan tempat duduk dulu. Nas pun dah tak boleh nak tidur. Dia pun cadang baik buat Milo lah, dia kata. Dia pun ada satu lagi paket Milo yang dia beli sewaktu masuk ke universiti dulu. Dia pun turun daripada katil. Dia pergi dekat meja belajar dia banculah Milo. Adalah air panas yang dia ambil, dia letak dekat dalam termos kan. Jadi dia ambil daripada pantry, jadi letak dalam termos, banculah guna air tu, jadi minumlah. Dengan harapan selepas minum air Milo, dia akan boleh tidur. Lupa dia pada waktu tu, sewaktu dia minum Milo, dia berhadapan dengan cermin besar yang ada dekat depan pintu. Memang sumpah dia tak teringat dia berhadapan dengan cermin pada waktu tu. Kerana selepas peristiwa yang pertama, dia dah tak berani nak tengok mana-mana cermin pada waktu malam. Nak jadi ceritalah, waktu tu dia minum Milo, sisi badan dia menghadap ke cermin muka yang ada tepi pintu. Jadi selepas minum Milo, habis minum Milo, Nas pun letaklah mak Milo tu di meja belajar dia. Dan dia pun nak bangun, nak naik ke tingkat 2, nak tidur. Pada waktu tu Nas terpandang cermin sebelah pintu. Cermin besar ni. Dan Nas nampak dia masih lagi memegang mak minum Milo. Waktu tu Nas sekali lagi kaku, kaki dia tak boleh bangun, dia tak boleh jalan, dia tak boleh nak ingat apa, dia tak boleh nak baca apa. Keadaan dia betul-betul cukup mendebarkan. Dia tengok imej dia dekat dalam cermin, masih lagi memegang cawan Milo dan tak minum, tak bergerak. Benda tu pandang ke arah Nas dan selepas beberapa ketika, benda tu senyum depan Nas. Waktu tu Nas yakin dia akan pengsan sebab makhluk tu betul-betul menakutkan dia. Dan memang betul, sedar-sedar Nas berada dekat depan tingkap, menghadap tingkap, dan jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Jadi dengan kata lain, selepas nampak makhluk yang ada depan cermin tu, cermin muka tu, Nas sebenarnya pengsan waktu tu. Tiba-tiba Nas sedar dia dah ada dekat depan cermin tingkap, berdiri, satu badan dia berpeluh dan dia rasa penat sangat sebab dia berdiri. Dan waktu tu azan subuh. Terkejut Nas. Lampu menyala. Dia betul-betul terkejut. Lain macamnya dia kata. Ini bukan sesuatu yang boleh dibuat main. Jadi Nas ambil tindakan. Hujung minggu akan datang, dia akan balik rumah. Dia nak cerita dengan mak ayah dia masalah yang dia hadapi. Balik daripada maksudnya hujung minggu tu balik pula. Hujung minggu tu Nas balik kampung, cerita dengan mak ayah apa yang dia alami. Jadi mak ayah dia bekalkan dengan ilmu-ilmu dan doa-doa supaya memberi kekuatan pada Nas. Pada masa yang sama, ada adik-beradik Nas cadangkan supaya Nas pindah bilik, tapi Nas kata dia masih lagi boleh bertahan. Benda tu tak akan muncul kalau dia tak pandang cermin.
dan benda tu tak akan muncul dengan begitu-begitu je. Tak pernah pula dia keluar daripada cermin, tangkap Nas, kokang kaki Nas, tak pernah. Dia hanya wujud dekat dalam cermin saja. Jadi pada waktu tu Nas kata dia hanya datang jumpa mak ayahnya nak dapatkan kuatan, nak dapatkan doa. Habis cuti dia balik semula dekat dalam dekat asrama dan dia menjalani hidup seperti biasa. Di semesta tu Nas masih lagi sorang-sorang dan dia berusaha untuk mendapatkan grade yang terbaik dekat universiti dan kebanyakan daripada masa dia akan belajar sorang-sorang. Dia belajar secara berkumpulan dekat bilik kawan-kawan dia. Waktu tu memang hujung semester. Semua orang tengah sibuk nak belajar. Begitu juga dengan Nas katanya. Dia pun pergilah ke bilik kawan dia untuk belajar study group sama-sama sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Tak takut, dia kata sebabnya kebanyakan daripada bilik budak-budak semua lampunya menyala. Dengan kata lain, semuanya belajar. Jadi bila satu hari tu dah nak dekat dengan exam, Nas pun pergi bilik kawan dia untuk belajar. Jam 2 pagi Nas minta dia nak balik. Kawan-kawan dia tak kasih. Tidur je lah sini. Ni malam sangat ni dia kata. Janganlah kau balik dia kata. Tapi Nas fikir dia tak selesa untuk tidur dekat bilik kawan-kawan dia. Dia ada katil dia sendiri. Walaupun 2 kali peristiwa pelik, tapi tetap juga katil dia seronok nak tidur kat katil sendiri. Nak kata tak apalah, dia kata kalau ada apa-apa dia baliklah ke bilik kawan-kawan dia balik. Jadi dia pun baliklah ke asrama dia. Pada dia waktu dia balik ke asrama tu memang kebanyakan daripada bilik menyala lampunya. Tapi Nas rasa berdebar. Dia tak tahu kenapa dia rasa berdebar. Sama ada dia nak menjalani peperiksaan ataupun dia akan mengalami satu peristiwa yang cukup luar biasa selepas tu. Yang sebenarnya Nas berdebar sebab peristiwa tu yang akan dihadapi sebentar lagi. Jadi bila dia sampai dekat asrama tu, dia rasa macam waktu tu dia dah dekat dengan asrama, dia rasa macam perasaan berdebar dia tu lain macam. Dia tak pernah rasa berdebar seberdebar itu. Dan pada waktu tu Nas lajukan langkah, cepatkan langkah dia dan dia pun masuk dekat dalam bilik. Dia tak fikir apa-apa, dia tak ambil semayang, dia tak buat apa, dia terus berlari naik ke atas katil. Selepas sampai dekat atas katil, Nas selimut satu badan, baru dia perasan dia buat satu tindakan yang salah, iaitu dia lupa nyalakan lampu. Waktu tu dah rasa macam nak turun daripada katil atau tidak, nak turun atau tidak, nak nyalakan lampu atau tidak. Dia dah ketakutan sangat ni, dia tak tahu kenapa dia berdebar lain macam. Jadi dia ambil keputusan untuk tidak nyalakan lampu. Biarkan bergelap, dia kata tak apalah, dia tidur je dalam keadaan gelap dengan harapan benda tu tak akan kacau dia. Dengan badan penat, otak yang penat, sekali letak badan terus Nas tidur. Lega dapat tidur. Sedar-sedar, Alhamdulillah dah subuh. Sekali tengok jam, 3:30 pagi. Belum subuh. Waktu tu Nas dah mula rasa berdebar, dah rasa berpeluh. Jangan benda yang pelik-pelik berlaku. Sedang Nas berdebar tu, tiba-tiba dia dengar macam bunyi cermin retak. Dia kejam mata. Dia tak berani nak buka. Cuma dia pasang telinga, cermin retak. Apa yang nak keluar daripada cermin? Bunyi macam kerak-kerak macam tu. Jadi Nas diam aja. Selepas 20 minit bunyi cermin tu retak, keadaan menjadi hening semula. Dan Nas perlahan-lahan buka mata dengan harapan tidak ada apa-apa yang keluar daripada cermin. Selepas Nas buka mata, Nas nampak di atas katil, hujung kaki dia kan berada dekat katil nombor 2 kan, berdiri seorang lelaki, satu badannya berwarna hitam, kepalanya mencecah ke siling yang tinggi. Jadi dengan kata lain, inilah pertemuan pertama Nas dengan lelaki di dalam cermin. Pada waktu tu Nas tergamam, satu badan dia tak boleh bergerak. Apa surah pun dia tak boleh nak baca. Dia hanya memandang lelaki tu dan pandangan tu bertatapan selama 10 minit. Nas boleh nampak muka dia, badan dia, ketinggian dia dan senyumannya yang memang Nas tak akan lupa sampai bila-bila. Nas memandang dia dengan harapan dia pergi daripada situ. Tapi makhluk tu tetap berdiri di hujung kaki Nas, di atas tempat katil Nas tidur.
Selepas lebih kurang 10 minit bertentang mata, sekali lagi Nas pengsan. Sedar-sedar dah subuh. Dah terang pun tanah. Dah azan subuh. Terang tanah belum lagi. Azan subuh. Nas bangun, Nas ambil semayang, Nas nangis. Dia kata ujian yang dia hadapi ni bukan ujian sebarangan. Terlalu kuat ujian dia. Dan benda tu seolah-olah macam benci dengan dia. Kalaupun nak berkawan, janganlah begitu bentuknya. Tapi dengan kata lain, benda tu seolah-olah terlalu kuatlah ujian untuk dia. Dan Nas mengambil keputusan yang besar. Dia balik kampung, dia berhenti belajar. Dan selepas tu, Nas mohon semula ke universiti untuk belajar ke universiti lain dan Nas berjaya. Sebab dia memang mempunyai keputusan yang bagus. Jadi, dia boleh pindah ke mana-mana universiti lah kan. Cumanya, sampai ke sudah satu keluarga dia pun tak tahu kenapa dia berhenti belajar sewaktu belajar di Johor dulu. Dan inilah yang dia ceritakan. Satu pengajaran yang bagus untuk kita semua. Dan lupa abang nak beritahu, sejak daripada tu Nas senang ternampak sesuatu yang ada di alam sebelah. Kadang-kadang benda tu nampak secara imbasan ataupun benda tu nampak secara lintasan saja, bukan secara tepat, tapi itulah titik permulaannya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Cerita ni mengganggu abang sebab abang memang ada pengalaman berhadapan dengan cermin yang image dekat dalam cermin tu agak pelik sikit. Jadi abang simpan cerita ni daripada 2022 sampai 2024. Sebab setiap kali bila baca cerita ni, tengok cermin, kena. Tengok cermin, kena. Jadi tak nak biarkan cerita ni dilupakan dulu. Okey, jadi siapa yang pada yang membeli sambal lara dan juga coklat moist dan juga t-shirt JSPL, terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Itu satu penghargaan yang besar buat abang. Terima kasih sangat-sangat. Dan sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang nak sampaikan. Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Encik Zuleli yang mana hari jadinya jatuh pada 31 Oktober. Kalau tak silap abang, hari abang keluarkan cerita pun 31 Oktober kan? Hari inilah. 31 Oktober genap umur 55 tahun dengan ucapan selamat hari jadi buat Encik Zuleli. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang anak yang menggunakan nama nickname AG Den HQ. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ayahnya iaitu Tuan Nizam yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 10. Terima kasih sangat-sangat dengan pengorbanan seorang ayah. Semoga dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Wan Ayub. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak buahnya iaitu Nur Ezra Edina yang mana hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan Oktober genap umur 12 tahun. Selamat hari jadi buat kakak dan ucapan semoga berjaya dalam peperiksaan UPKK yang akan datang. Ucu doakan semoga akak selalu sukses dunia dan di akhirat. Dan di kesempatan ini abang mengucapkan selamat hari jadi buat Nur Ezahra Edina. Semoga cerah masa depannya. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Princess Feza dan suami yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuh pada 27 hari bulan 10 dengan ucapan sakinah mawaddah warahmah. Dan pada masa yang sama Princess Feza juga mohon doa daripada kita semua semoga cepat dikurniakan cahaya mata. Amin. InsyaAllah amin. Semoga cepat dapat babynya. Amin ya rabbal alamin. Sakinah mawadah warahmah buat Princess Feza dan suami.
Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Bonda Niza Haniza. Dia nak sampaikan ucapan tahniah buat anaknya, iaitu Siti Nurhusna yang baru melahirkan baby yang kedua pada 27 hari bulan 10. Dia kata babynya belum ada nama lagi. Baby boy, comel, berat 3.5 kg. Wah, meriah tu. Jadi, selamat melahirkan, mendapat anak baru daripada pihak abang. Ucapkan buat Siti Nurhusna bersama suami, dan tahniah juga pada Mami Niza dapat cucu baru. Alhamdulillah, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya dari seorang maksu dengan nama Suliati Gulam. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak saudara kembarnya, iaitu bernama Kefa Yasin dan juga Sage Sharif, yang mana kedua-duanya berumur 26 tahun. Hari jadinya pada bulan 10 ini, dan pada masa yang sama kedua-duanya sedang berada di Kanada. Dengan ucapan Maksu love you both so much. Selamat hari jadi buat Kefa Yasin dan Sage Sharif. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang isteri, iaitu Puan Nurul Ika. Kalau tak silap abang, namanya Nurul Ika. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suami dia, iaitu Muhammad Zaidi bin Nuri, dengan ucapan semoga suami sihat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan terima kasih menjadi suami dan ayah yang terbaik buat kami. Abang mengucapkan juga selamat hari jadi buat Muhammad Zaidi bin Nuri, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Dan katanya encik suami ni peminat setia dengarkan cerita abang hiburan balik kerja. Terima kasih sangat-sangat. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Ucapan yang terakhir datangnya daripada Izzah Hanusi. Dia nak buat ucapan doa buat cikgu sekolahnya yang tengah berjuang menyawan penyakit kanser, iaitu Puan Siti Nabilah binti Haji Kasdi, dengan ucapan semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kekuatan dalam melawan penyakit kanser leukemia. Kami sayang cikgu, saya sayang cikgu. Mohon doa daripada semua, cikgu saya cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Abang juga mendoakan semoga Puan Siti Nabilah cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.